Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad, imamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma amin. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang dikasihi pimpinan HIG, barisan urustia seterusnya, tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat, warga kuliah duha Jumaat yang diadakan di dataran HIG setiap minggu di daerah Langkawi. Mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setinggi-tinggi dan sebanyak-banyak yang syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi Jumaat, penghulu segala hari yang sangat mulia, lagi diberkati, yang mana tidak ada matahari yang lebih baik terbit memancarkan cahayanya di bumi ini melainkan fajar matahari yang terbit pada hari Jumaat, hari yang menjadi sayyidul ayyam, penghulu bagi segala hari, yang sangat mulia lagi penuh dengan keberkatan. Alhamdulillah, Allah pilih kita daripada segenap ramai mereka yang tinggal di kejiranan ini, mereka yang mungkin duduk satu kampung dengan kita, satu taman dengan kita. Tiba-tiba Allah gerakkan hati kita, mudahkan urusan kita. Pada pagi yang penuh berkat ini kita dapat berhimpun di dataran HIG sebagaimana pada minggu-minggu yang lalu, untuk kita memperolehi bahagian kita masing-masing daripada juadah syurga. Kita panggil sebagai santapan rohani daripada Raudatul Ilmi, kebun ilmu daripada kebun-kebun syurga ini. Iza marartum bi riyadil jannati farta'u. Nabi pesan dekat sahabat, Nabi kata bila kamu jalan-jalan, kamu jumpa dengan kebun syurga, maka lepaskan diri kamu di situ. Makna duduklah, nikmatilah juadah dan hidangan daripada syurga itu. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ma riyadul jannah wahai Rasulullah, apakah yang Tuhan maksudkan dengan kebun syurga itu?
maka Nabi menjelaskan majalisul ilmi, itulah majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah, kita mulakan sejak daripada tenggelam matahari di bumi Langkawi, Permata Kedah ini. Malam tadi pun ada kuliah, sebab Jumaat dikira dengan malam, tuan-tuan. Tenggelam matahari semalam ada kuliah, subuh tadi pun ada kita berkuliah, dan ini duha kita berkuliah di dataran HIG. Hari Jumaat menjadi hari ilmu, insya-Allah. Terima kasih kepada Tuan Haji Rosli, Haji Ismail yang memberikan ruang kepada saya untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan di dataran HIG pada minggu yang keempat hujung bulan, insya-Allah, menyahut dan menyambut seruan kerajaan negeri. Tuan-tuan, saya suka nak maklumkan bahawa kerajaan negeri dalam rangka untuk mengisytiharkan hari Jumaat sebagai hari ilmu. Tuan-tuan, saya telah pun 2-3 bulan ni di dalam perkhidmatan kerajaan negeri bersama dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar sebagai pegawai hak agama di Pejabat Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Jadi di antara lain yang kita rangka dan kita cadang adalah menyemarakkan budaya mencari ilmu dalam masyarakat Kedah. Lalu insya-Allah di bawah portfolio Exco Agama Yang Berhormat Datuk Ustaz Najmi, dalam rencana untuk mengisytiharkan perisytiharan hari Jumaat sebagai hari ilmu. Pada bulan sudah, tuan-tuan, Yang Amat Berhormat Menteri Besar sudah pun melancarkan kuliah duha Jumaat. Anjuran pejabat Yang Amat Berhormat Menteri Besar di kediaman rasmi beliau di Seri Mentalun, di Mentalun, tuan-tuan. Tetapi kemudian kita tak dapat nak sambung hari Jumaat berikutnya, hari raya, hari Jumaat berikut awal bulan. Kita tak dapat nak mula pasal COVID yang kembali menjadi kekangan kepada khususnya di Tanah Besar. Apabila bermulanya semula zon kuning di kluster Siva Gangga, kemudian dah mula merebak, kemudian ke Tawar, ke Muda, ke Salah, menyebabkan saya diarahkan untuk memaklumkan kuliah anjuran pejabat Yang Amat Besar, kuliah duha Jumaat ditangguhkan sehingga September, insya-Allah. Saya akan, mungkin pada minggu depan kita akan kembali sambung. Mudah-mudahan tuan-tuan tolong doa keadaan COVID di Kedah ini menjadi reda. Apapun, alhamdulillah, syukur banyak-banyak di Langkawi tidak ada kes COVID. Jadi Langkawi adalah zon hijau, dan syukur sekali saya dipahamkan hari ini sudah hari Jumaat yang keempat. Tuan-tuan di sini ada kuliah duha Jumaat. Antara kuliah-kuliah duha yang tak perlu dipindah harinya adalah kuliah di sini, kerana dah lama diadakan kuliah pada hari Jumaat, yang menjadi satu tag baru kepada kerajaan negeri, iaitu kuliah duha Jumaat. Hari Jumaat adalah hari ilmu. Kebetulan kita, tuan-tuan, Jumaat adalah hari cuti. Maklum dah kita di Kedah cuti, tuan-tuan. Pasal apa cuti? Sebab dia dekat dengan kita. Jumaat itu adalah penghulu segala hari. Kita akan pagi-pagi lagi ke masjid semayang sunat subuh di rumah, semayang sunat subuh di masjid. Kalau yang jauh, ya, yang dekat dia semayang sunat subuh di rumah. Lepas tu dia pergi masjid, dia semayang tahiyatul masjid kalau sempat. Kalau tidak, dia akan semayang subuh berjemaah di masjid pagi-pagi Jumaat. Kita solat sujud sajadah di mana-mana, lama dah, ya. Negeri lain ada tak buat, tak boleh buat. Pasal apa? Hari Jumaat hari kerja, nak kena ringkas.
Tapi kita hari Jumaat boleh buat semayang sujud sejadah. Lepas itu kita ada kuliah subuh pula. Lepas itu di banyak tempat ada kuliah duha. Lebih daripada 20 tempat di Kedah sudah ada kuliah duha Jumaat. Jadi yang hari Sabtu kita akan cadangkan supaya tukar ke hari Jumaat. Mudah-mudahan hari Jumaat itu menjadi ikon baru, sebutan baru, supaya Kedah dikenali sebagai hari ilmu pada hari Jumaat. Mana lepas duha dia ada tazkirah Jumaat, dia ada khutbah Jumaat, ada kuliah asar sampailah tenggelam matahari. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita dah pun hijrah, pindah lagi tuan-tuan. Tuan-tuan bukan pindah dari Langkawi pergi Tanah Besar pun, tetapi pindah masa. Pindahlah umur kita. Ya, dulu kita muda, hari ni kita dimamah oleh usia. Kalau tak sebut tua pun orang sebut lama. Dulu kita kanak-kanak, barangkali anak kita yang masih alam kanak-kanak, tiba-tiba dia kemudiannya menjadi dewasa. Dulu kita jauh daripada tarikh akhir itu. Sebenarnya sedang tak sedang kita sedang mendekati tarikh akhir kita, iaitu final kita di atas dunia. Bila tuan-tuan? Satu hari yang kita tak tahu bila. Yang pasti kita telah berpindah lagi daripada tahun 1441 ke 1442. Kita telah pun masuk kepada satu fasa umur daripada umur yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Di antara perkara yang sering dialpakan, dilalaikan, tidak disyukuri adalah nikmat umur, iaitu nikmat masa yang Tuhan bagi dekat kita, padahal tak akan berganjak kaki anak Adam, kata Nabi SAW, sehingga dia ditanya pada hari kiamat kelak, kakinya tak akan berganjak tentang an umrihi fi ma afnah, tentang umurnya, ke mana dia habiskan, ke mana dia belanja umur dia. Pagi dia buat apa, duha dia buat apa, tengah hari dia buat apa, petang dia buat apa, malam dia buat apa. Hari berganti minggu, minggu pun berganti bulan, bulan pun berganti tahun. Kita semakin dekat dengan Allah, iaitu tarikh mati untuk balik jumpa dengan Allah. Adakah kita sudah persiapkan bekalan kita? Sudah siapkah persiapan persediaan kita? Jadi tuan-tuan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Nabi bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang telah panjang umurnya dan baik pula amalannya. Panjang umur dia maknanya dia diberikan hayat lagi, tak ditarik lagi umur dia, dia berikan kehidupan pada dia, boleh bernyawa, boleh makan, boleh minum, bahkan yang lebih besar pada tu, setelah diberi panjang umur, diberi kesihatan sehingga dia boleh melakukan banyak perkara yang apabila dia sakit besok dia dah tak boleh buat. Dia boleh pergi ke sana ke sini, dia boleh pergi mencari rezeki, melakukan banyak aktiviti, dia boleh buat yang baik, dia juga boleh buat benda yang jahat. Alhamdulillah, kita semua diberi oleh Allah panjang umur, dan kita diberi oleh Allah nikmat taat, iaitu nikmat tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Waktu orang lain leka, waktu orang lain alpa, syukurlah kita banyak-banyak bila kita disedarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa kita hamba dia, bahawa kita ada kewajipan, bahawa kita ada tanggungjawab. Waktu orang lain lalai, kita diberikan ingatan oleh Al-Quran, oleh As-Sunnah, oleh para ulama yang menjadi penyambung kepada Nabi-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi-Nabi ridwanullah alaihimussalatu wassalam, yang telah pun menerima amanah daripada Allah Azza wa Jalla akan risalah ini. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluh. Seburuk-buruk kamu, kata Nabi, secelaka-celaka kamu adalah orang yang telah Allah bagi panjang umur dia, tetapi buruk amalan dia. Umur dia panjang, tetapi amalan pahala dia sikit. Umur dia panjang, persediaan untuk balik kepada Allah, membawa bekalan daripada pahala, yang di hujung pahala itulah redha Allah, sikit. Yang banyak apa?
yang banyak dosa, maka dialah orang yang celaka. Paginya dia tak fikir pahala, duha dia tak fikir pahala, tengah hari tak fikir pahala, siang malam tak fikir pahala. Yang dipikir adalah dunia yang menipunya, yang dipikir adalah keseronokan yang memperdayanya. Maka dialah orang yang malang dalam kehidupan waktu saat Allah bagi kesempatan hidup di atas dunia ini. Jadi pagi ini tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan tengok beberapa prinsip orang beriman. Setelah kita berhijrah masuk tahun baru ini, apa prinsip kita nak pegang? Nombor satu, tuan-tuan, prinsip orang beriman atau prinsip mukmin itu adalah selalu dahagakan ilmu. Sentiasa dahagakan ilmu pengetahuan. Kita tahu tuan-tuan bahawa ilmu ini adalah suluhan kepada kehidupan. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Orang yang hidupnya tidak disuluh ilmu adalah ibarat seorang yang buta kehilangan tongkatnya. Bagi orang buta, tongkat itu adalah penunjuk jalannya. Dia akan pegang tongkat dan berjalan berpandukan tongkat itu. Jadi orang yang tak ada ilmu dalam hidup, dia macam orang buta yang tiba-tiba hilang tongkat. Dia tak dapat menyentuh sesuatu di depan dengan tongkat yang akan bagi isyarat. Yang ni batu kah? Yang ni longkang kah? Yang ni lubang kah? Maka akhirnya dia akan jatuh. Dia akan rebah. Dia akan menjadikan dirinya mangsa pada ketika itu kerana kehilangan tongkat. Jadi orang yang tak ada ilmu, dia macam orang buta tadi. Dia akan berjalan dalam hidupnya tanpa suluhan pengetahuan. Betapa malangnya dia, sebab dia tidak nampak apa pun di depannya. Walaupun matanya celik, tetapi yang nampak itu adalah mata kepada jasadnya, ya, bukan mata kepada rohnya. Dia hanya nampak dengan mata kepala, tetapi dia tidak nampak dengan mata hati. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan Tuhan bagi dekat kita suluhan hidup dengan mata hati. Kita jangan tengok dengan mata kepala semata-mata. Tengok mata kepala, suluh dengan mata hati. Tengok dengan mata kepala, suluh dengan mata hati. Maksudnya kita akan suluh dengan ilmu, yang mana ilmu itu datang daripada Quran dan daripada sunnah. Agama kita yang akan menimbang, menghukum, menilai, menilik semuanya dengan pimpinan agama. Sebab itu agama memimpin. Sebab itu Islam itu memimpin. Sebab itu agama itu akan kekal dengan kita sampai kita mati, selamatlah kita. Tapi kalau agama tidak memimpin, agama kita tak tepi, agama kita tinggal belakang, kita tidak tanya agama, maka kita akan menjadi orang yang tertipu dengan penipu daya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Allah kata dalam Quran, maka janganlah kamu diperdaya, ditipu oleh kehidupan hidup kamu di dunia. Kan? Hidup di dunia yang penuh dengan kesenangan, kemewahan. Islam tak halang kita senang, Islam tak halang kita mewah. Islam menggalakkan kita jadi orang yang kaya, yang dengan harta kita boleh belanjakan semula pada jalan Allah. Kita boleh hamburkan harta kita untuk mendapat sebesar-besar ganjaran hasil daripada harta yang kita miliki. Tapi berapa ramai yang boleh macam tu? Ramai yang apabila dia hidup, dilunggukkan kepadanya kekayaan, dia tidak disuluh oleh pandangan mata hati, dia tidak disuluh oleh agama, maka akhirnya dia akan terpedaya. Akhirnya dia tertipu. Dia sayang kepada hartanya sehingga akhirnya dia mati gitu aja. Hartanya fannaimu li ghairik. Nabi kata nikmat untuk orang lain. Jadi malanglah dia. Fala yaghurrannakum billahil gharur wala yaghurrannakum billahil gharur. Allah kata, dan janganlah si penipu daya itu tipu kamu. Ya, siapa dia? Syaitan, iblis, musuh yang kita tak nampak. Dia duduk lari-lari dalam batang tubuh kita. Dia lari-lari dalam urat darah kita. Dialah yang membisikkan jahat pada kita. Dia yang membisikkan maksiat pada kita. Kalau kita tidak hidup disuluh oleh pengetahuan agama yang kita sebut tadi, maka kita dengan mudah-mudah
akan tertipu. Jadi tuan-tuan, kita nak hidup atas dunia, kita kena ada ilmu berkaitan dengan dunia. Betul tak? Kalau kita nak hidup atas dunia, kita tak belajar tentang ilmu dunia, maka kita juga akan gagal dalam hidup dunia. Nak buat bendang pun kena reti cara nak buat bendang. Nak pergi ke laut, kena tahu cara nak pergi ke laut. Kena belajar macam mana nak jadi pelaut. Tetapi tidaklah sehebat seorang itu buta dengan agamanya. Kerana seorang yang tidak ada suluhan ilmu agama, hancur dia. Dunia dia tak dapat, akhirat dia tak dapat. Celaka dua-dua sekali. Kita tak boleh semayang ikut-ikutan. Kita tak boleh ibadat ikut-ikutan. Kita kena belajar. Kita kena mengaji. Di Langkawi kita ni alhamdulillah, bukan di dataran HIG aja, di masjid-masjid Langkawi saya dapati daerah yang sangat aktif mengaji adalah bumi Langkawi. Daerah yang sangat ramai mereka yang bermurah hati, menajar ramai guru-guru yang datang dari tanah besar untuk mengajar ilmu adalah orang Langkawi. Jadi maknanya tak ada alasan untuk kita jadi orang tak erti dengan ilmu agama. Maka jom dahaga dengan ilmu. Dahaga ni maknanya macam orang lapak ayam. Dia akan sat-sat dia cari ayam. Kan? Orang tak boleh duduk tak ada ayam tuan-tuan, tak ada makan tak apa. Tapi bila tak ada ayam dia tak boleh duduk. Saat lagi dia nak kena basahkan rengkung dia, kecuali dia puasa lah. Kan? Hari ni hari 9 mungkin ramai yang puasa, alhamdulillah tuan-tuan. Besok jangan ada yang tak puasa, kecuali tak boleh puasa. Esok hari 10 puasa belakang kita, iaitu 10 Muharram. Kuat lagi sambung sampai hari 11. 9, 10, 11. Balik pada dahaga. Asal apa dia kata dahaga ilmu? Dia tak kata lapang ilmu. Sebab dahaga lebih kalamnya lebih mubalarah daripada lapang. Orang tak makan dia boleh tahan lama. Tapi ayam tak boleh tak ada. Dia kena minum ayam. Manusia kalau tak ada makanan, dia tak sama seperti tak ada minuman. Orang tu kalau tak ada minuman habis, dehydration dia. Dia akan jadi kering dalam badan dia. Maka dia kena ada ayam. Sekejap dia kena basahkan lidah rengkung dia. Macam itulah kita tuan-tuan dengan ilmu. Pasak dalam diri kita, keazaman, tekad kita untuk terus dahagakan ilmu. Walaupun kita dah belajar, kita dah mengaji, kita dah mengajar, kan? Ustaz duk mengajar surau masjid dah, mai mengaji lagi. Pasal apa? Pasal dia dahagakan ilmu. Pasal apa? Pasal dia azam nak mati dalam keadaan nak tuntut ilmu. Kerana mati seorang yang penuntut ilmu itu, Tuhan lebih kesian kepadanya, lebih arham untuknya. Pasal apa? Pasal dia mati fisabilillah. Orang yang mati tuntut ilmu ni mati fisabilillah tuan-tuan, mati pada jalan Allah. Kalau kita ni mati dalam keadaan kita ni tak rasa kita pandai, kita rasa kita tak reti lagi, kita nak mengaji lagi, di rumah, di jalan, di masjid, di surau, di banyak tempat ada majlis ilmu formal dan tidak formal. Hari ni kita mengaji di dataran HIG, tadi kita mengaji di masjid, tapi tengah jalan boleh ngaji lagi lah. Kita boleh buka dalam kita punya YouTube, kita boleh letak kat depan tu nak tengok YouTube, kita boleh buka MP3, kita boleh dengar MP3. Maknanya tinggal nak ngaji tak ngaji aja. Maknanya nak dengan tak mau saja. Demikianlah apa yang mesti kita letak sebagai prinsip hidup seorang mukmin, dahagakan ilmu. Sebab itu ilmu adalah perkara pertama. Selepas Nabi diangkat jadi Nabi, maka ayat pertama yang Nabi terima daripada Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhan kamu yang menjadikan. Maknanya satu perisytiharan untuk mengaji, untuk tuntut ilmu. Bahkan Nabi SAW dalam hadis panjang itu cerita bagaimana proses yang Nabi terima waktu Nabi nak terima ilmu dari Jibril. Guru kepada Nabi, Jibril suruh Nabi, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Nabi kata ma ana biqari, aku tak erti baca. Memang Nabi tak erti baca. Sampai wafat pun Nabi tak erti baca. Sebab apa Nabi tak erti baca? Hikmahnya supaya
orang belakang dan orang zaman itu tak boleh dakwa kata Nabi belajar daripada tukang rahib ke, tukang tilik ke, atau pendeta zaman itu ke, kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur ke, kitab lama dulu kan. Nabi mereka mungkin kata belajar dari situ Nabi tulis. Tak, Nabi tak kerti tulis, Nabi tak kerti baca. Ma ana biqari, aku tak kerti baca. Apa Nabi kata? Nabi kata faghattani ghattan syadidan hatta balagani al-jahdu, maka Sayyidina Jibril telah memeluk aku dengan satu pelukan yang kuat sehingga aku rasa macam sukar bernafas. Nak abang apa tuan-tuan? Nak abang itu proses nak tuntut ilmu. Dia lepas, dia kata iqra ya Muhammad, baca wahai Nabi Muhammad. Sampai 3 kali proses itu berjalan, baru dia kata iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa pengajaran? Nak cerita, nak mengaji, nak dapat ilmu, dia mesti melalui jalan seperti kesukaran, kesusahan, sedikit kepayahan. Tak semudah-mudah itu kita nak dapat ilmu, melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, imam-imam kita dulu, ulama-ulama besar, muktabar kita dulu, tambah muhaddisin, ulama-ulama hadis, mereka itu merentas bukan sahaja negeri tuan-tuan, merentas negara, merentas padang pasir dan gurun Sahara kerana mencari hadis, kerana mencari kebenaran dalam ilmu. Kita hari ini tuan-tuan nak pergi dari satu kampung ke satu kampung pun kita rasa malas, jauh nak pi. Padahal kita tak tahu pun bahawa sebenarnya kita punya tarikh nak pergi itu bila. Kita punya tarikh nak pindah tinggal dunia ni bila. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, siapa yang hidupnya tidak berdosa? Saya berdosa, semua kita berdosa. Kita sebenarnya tanpa sedar, saat kita mencintai ilmu, mencintai majlis ilmu, setiap kali kita datang ke majlis ilmu macam kita, macam tuan-tuan mai pagi duha ini, dosa kita dihapuskan, dosa kita diampunkan. Tuan-tuan, ada satu kumpulan malaikat nama dia As-Sayyarat. Mereka ini berlega-lega di dunia ini mencari majlis macam kita ini. Malam tadi dia pergi Temoyong, pagi tadi dia pergi masjid sekian, sekarang dia mai dekat dataran HIG. Saat lagi dia naik, dia akan jumpa dengan Allah macam biasa. Allah tanya dari mana dia datang, kamu daripada mana. Allah tanya pada Allah tahu sudah jawapannya, kerana Allah Maha mengetahui. Saja Allah nak dengar je. Hadis ni panjang. Kesimpulan dia, Allah tanya kepada malaikat ni, depa ni yang duduk dalam majlis tu, depa nak apa? Antara yang malaikat abang, depa nak syurga-Mu ya Allah. Depa nak jauh dari neraka-Mu ya Allah. Sebelum dia tanya, depa buat apa? Mereka itu yu'azzimunak wa yuhammidunak wa yukabbirunak. Mereka ini mengagungkan-Mu, mereka bertasbih memuji-Mu, mereka memuji-Mu. Kita sebut Quran, kita sebut hadis, itu kita duduk dalam majlis ilmu. Allah tanya, depa nampakkah aku? Yang depa minta, depa nampakkah aku? Malaikat kata, depa tak nampak. Kita pergi semayang, kita nampak Tuhan tak? Kita tak nampak. Kita bagi salam belah kanan, Nabi kata dapat 27 pahala. Semayang berjemaah, ada nampak jatuh turun 27 pahala? Tak nampak. Betul tak? Kita tak nampak. Tetapi kenapa kita datang? Kenapa kita semayang? Kenapa kita buat apa yang Allah perintah? Sebab keimanan. Mereka tak nampak-Mu ya Allah. Allah kata kalau mereka nampak, tentu mereka lebih memuji-Mu. Mereka akan bertasbih terus-terusan padamu, membesar dan mengagung-agung dan menyucikan-Mu. Tuan-tuan, bila kita minta, ya Allah kurniakan kami redha dan surga-Mu, kan? Assalamualaikum warahmatullahi, belah kanan kita diajak ulama baca apa? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku minta Engkau bagi redha Kau pada aku, dan mintalah Kau bagi surga-Mu padaku. Itu Nabi suruh kita minta. Kita bagi salam belah kiri, kita sunat baca wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Aku minta lindung ya Allah dari kemurkaan-Mu, dari neraka-Mu.
Sekarang soalan, nampak ke syurga? Nampak? Tak nampak. Nampak ke neraka? Tak nampak. Allah tanya malaikat, kalau mereka nampak? Oh, kalau mereka nampak, tentu mereka lagi minta syurga yang mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Syurga itu apa yang tak pernah nampak oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlintas di hati manusia. Punya cantiknya syurga, punya indahnya syurga. Ada orang kata, macam dalam syurga. Bukan, juga lagi dahsyat. Kita minta lindung dari neraka. Neraka tu, ya Allah, dia kata aku ini hidup macam neraka dunia. Tak, neraka di akhirat lagi hebat, lagi dahsyat. Api di dunia ni kalau merah, api di dunia ni kalau biru, tapi api di akhirat punya dahsyat sampai jadi kalau hitam. Tuan-tuan, nah, hal min mazid, dia kata ke Allah. Neraka jahanam kata, ada lagi nak tambah, ada lagi nak telan, nak seksa, nak azab orang-orang yang ingkar dan kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhirnya Allah kata kepada malaikat, isyhadu ya malaikati inni ghafartu lahum au kama qala. Nah, dia kata naik saksi oleh kamu, wahai malaikat-malaikatku, sesungguhnya aku ampunkan bagi mereka itu dosa-dosa mereka. Nampak tak? Jadi orang yang berlomba-lomba ini, yang pergi cari majlis ilmu ini, tiap kali dia pergi, dia datang dengan dosa, dia balik, dosa diampunkan. Dia datang dengan dosa, dia balik, dosa diampunkan. Jadi siapa nak dosa diampunkan, lazimkan diri kita dengan majlis ilmu. Tuan-tuan, dahagakan ilmu. Kita dahagakan apa dia? Allah permudahkan untuk kita segala yang membawa kita mendapat syurganya. Memang kita hidup ni tuan-tuan, bila kita buat ibadat bukan kerana kita nak syurga, tapi kerana kewajipan kita. Tapi syurga itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. No? Siapa tempuh satu jalan, Nabi kata, di jalan itu dia menambah ilmunya. Nah, apa Nabi sebut? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan permudahkan baginya jalan daripada jalan menuju syurga. Jadi bila kita mai ke majlis ilmu, kita akan seperti bawa sabit, bawa parang, kita tebas jalan itu menjadi semakin terang, semakin luas, semakin cerah nak pergi syurga. Siapa mai mengaji, maksudnya dia dapat pengetahuan. Daripada pengetahuan, maka dia reti macam mana nak menerus kehidupan. Bila dia nak buat ibadat, dia faham macam mana dia nak buat ibadat. Bila dia mengaji, dia tahu yang ni halal, yang ni haram, yang ni sah, yang ni batal, yang ni makruh, yang ni harus, yang ni sunat, yang ni wajib. Dia sebenarnya sedang menempuh jalan-jalan yang semakin mudah menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita minta sangat Tuhan bagi hikmah kepada kita. Nah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa diberikan kebijaksanaan, dia diberikan kebajikan yang sangat banyak. Siapa diberikan bijaksana ni maksudnya bijak sana, bukan bijak sini. No, Ustaz Ikhwan, kalau bijak sini tu bijak sini, bijak sana tu sana. Bijak sini tu makna bijak di dunia saja. Nak buat bisnes, cari dia pandai buat bisnes. Dia boleh deal dengan syarikat di atas Bukit Genting tu. Dia boleh direct untuk memberi saham untuk kita jadi orang yang paling kaya, tak pernah rugi. Setakat ni syarikat Genting tak pernah rugi sejak daripada dia ditubuhkan, iaitu tempat pusat judi tu. Jadi dia kata kalau hang tak mau rugi, hang masuk dengan aku. Jahanam kita. Pasal apa? Pasal dia bijak sini, dia pandai sini je. Kita tak mau bijak sini, kita nak bijak sana. Bijak daripada sini sampai sana. Tu bijak sana. Sana tu apa? Akhirat. Kita nampak akhirat, tempat kita nak pergi. Tuan-tuan ingat sikit duit ke? Nak belanja, orang pergi Mekah tiap-tiap tahun berapa puluh ribu. Kalau pergi dua laki bini, tuan-tuan, dekat 2-30 ribu macam tu aja, 3-40 ribu macam tu aja.
Kadang kita dengar satu keluarga pergi buat umrah 40-50 ribu macam tu aja. 10 hari habis 50 ribu. Dia kata buang duit sungguhlah waktu pergi Mekah. Nampak? Dia kata kalau dia pergi bubuh duit dekat saham, berapa banyak dia boleh dapat bila dah matang saham itu. Dia tak nampak akhirat. Macam itulah tuan-tuan duk dalam tabung kebajikan, tuan-tuan dalam tabung derma, tuan-tuan sedekah, tuan-tuan jariah, tuan-tuan buat wakaf, ni buat tajaan kuliah dan sebagainya. Yang kita harapkan tidak lain adalah mardatillah. Tuhan bagi dekat kita apa dia tuan-tuan? Akhirat yang menanti, dan akhirat itu adalah pasti tuan-tuan. Jadi hikmah itu adalah sesuatu yang menjadi kurniaan besar Allah kepada hamba pilihan. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira, sehingga Allah berfirman, siapa yang diberikan hikmah maka dia telah diberikan kebajikan yang sangat banyak. Nampak tak tuan? Dia jadi suami, bila dia jadi suami yang ada hikmah, ada ilmu, dengan ilmunya menyuluh hidupnya, maka dia akan menjadi suami yang beriman, yang saleh dan bertanggungjawab. Bila dia jadi isteri yang punya hikmah, dia akan jadi isteri solehah yang akan beriman, yang akan bertanggungjawab dalam mengurus rumah tangga suaminya. Dia akan menjadi ibu yang terbaik pada anak-anak suaminya. Dan bila dia jadi anak yang diberikan hikmah, dia akan menjadi anak yang saleh, yang akan sentiasa menjadi penyejuk mata hati ibu dan ayahnya. Cuba tuan-tuan bayang, kalau kita semua macam tu, semua orang hidup bersuluhkan hikmah. Contohlah tuan-tuan, yang kata ilmu tu pendek je. Nabi kata la darara wala dirara. Pendek, hadis sahih. Kita la darara, seorang itu dia tak boleh mudarat diri dia, wala dirara, dia tak boleh mudarat orang lain. Semua kita pegang yang tu. Kita pergi mana pun, kita tak mudarat diri, kita tak mudarat orang lain. Cuba tengok, kalaulah semua orang menterjemahkan apa yang Nabi kata, tentulah dia tidak akan menyebarkan masalah mudarat kepada orang lain, kerana mudarat pada diri dia pun dia tak buat. Tapi oleh kerana kita tak pakai, tu yang jadi sibah gangga kan. Bukanlah kita nak kata dia sengaja-sengaja, tapi kerana dia seorang yang tidak ikut hak Nabi kata bahawa dia mesti kuarantin wajib, dia tidak kuarantin wajib pada waktu di mana dia balik dari sebuah negara yang 2 juta dah kes waktu tu COVID-19. Dia punya virus dia jenis virus yang ganas punya virus, brutal punya virus. Tiba-tiba dia keluar tuan-tuan, anak buah dia dalam kedai dia semua kena kan, kedai sebelah, santan jiran sebelah pun kena. Kawan tu pula balik pergi di kampung dia buat kedai roti canai pula, penjelanggang roti canai kena. Mai daripada Padang Terap tu driver lori kena. Mai daripada Kulim mai di Kubang Pasu pun kena. Maka tersebarlah wabak itu dengan sebab melanggar apa Nabi kata la darara wala dirar. Tapi kalau kita semua pakat jaga, kita tak akan mudarat diri, tak akan mudarat orang lain. Contoh mudah, dia yang isap okok ni majlis fatwa kata haram. Dia isap okok, mudarat diri dia haram. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan campak diri kamu dalam kebinasaan, kata Allah. Dia tak akan isap okok. Tapi orang hari ni bukan takat dia mudarat diri dia, dia mudarat orang lain. Dia duduk depan, dia isap okok, isteri dia ada sebelah, anak-anak dia ada kat belakang. Dia isap ada filter, mereka isap tak ada filter. Sayang tuan-tuan, berapa ramai yang sedang melanggar apa yang Nabi kata. Kalaulah semua kita pakat buat apa hak Nabi kata, Nabi suruh kita laksana, Nabi larang kita tinggal, mesti keadaan menjadi seperti yang diimpikan, seperti yang digambarkan oleh agama kita. Aslim taslam, kamu jadi seorang Islam, kamu niscaya akan sejahtera. Islam membawa kesejahteraan, maknanya Muslim dia pergi mana pun dia akan menyebarkan kesejahteraan itu.
Itu yang pertama. Yang kedua, bila dah ada ilmu, prinsip kita mesti beramal dengan ilmu. Prinsip kita yang pertama, dahagakan ilmu. Prinsip yang kedua, beramal dengan ilmu. Sikit kita tahu, sikitlah kita buat. Banyak kita tahu, cubalah sebanyak-banyak kita buat. Kerana apa? Kerana ilmu itu kalau tidak diamal, maka sepertilah ia pohon-pohon kayu tanpa buah. No? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal macam pokok tak ada buah. No? Allah Ta'ala akan tengok kepada kita ini bukan sahaja pada ilmu kita, tetapi pada amalan daripada ilmu kita. Umumnya tuan-tuan senang nak faham begini, semua manusia atas dunia ni pakat celaka belaka, kecuali manusia itu manusia yang berilmu. Jadi kita keluar kaya daripada perut mak kita, kita akan kemudiannya disuruh mencari ilmu. No? Kita pergi sekolah, kita pergi madrasah, kita pergi ngaji petang, kita pergi ngaji malam, kita mengaji universiti. Semua kita cari ilmu. Manusia semua celaka kecuali orang tu berilmu. Tapi semua orang berilmu itu juga celaka kecuali orang itu beramal dengan ilmunya. Maka orang yang ada ilmu tak amal, dia celaka tuan-tuan. No? Tuhan marah dekat dia. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah yang besar, kamu bercakap apa yang kamu tidak amalkan. Jadi kita kena ada ilmu, dituntut. Lepas kita ada ilmu, kita beramal dengan ilmu. Sebab itu jangan tanya syaitan, jangan tanya nafsu, tanya ilmu. Bila kita nak buat satu solution, kita nak ambil satu keputusan, jangan rojok kepada nafsu. Nah, jangan rojok kepada iblis, jangan rojok kepada syaitan. Jangan, sebaliknya rojok kepada ilmu yang benar daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita kena beramal dengan ilmu. Kita panggil hari ini ilmu praktikum, praktikal. Dia tahu teori, kemudian dia praktik. Balik rumah, contoh mudah tuan. Tiap-tiap hari ada orang keluar masuk. Ada bapa masuk dalam rumah, ada ibu masuk dalam rumah, ada anak masuk dalam rumah. No? Dalam Islam, bila nak masuk dalam rumah, bagi salam. Bagi salam. Berapa ramai yang praktik benda yang mudah ni? Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam sebelum masuk rumah. Kita boleh tengok anak-anak kita masuk bagi salam tidak? Bapa masuk bagi salam tidak? Maka kita kena betulkan yang lazim, lazimkan. No? Betulkan yang biasa ini, betulkan lazim kita tak bagi salam, maka betulkanlah yang lazim. Biasakanlah yang lazim tadi dengan yang benar, iaitu bagi salam sebelum masuk rumah. Lah ni akhir zaman tuan-tuan. Kadang-kadang saya pun Allah, susahlah kita. Nabi nak ikut suruh bagi salam kepada yang kamu kenal dan yang kamu tak kenal. Berapa orang boleh buat? Bagi salam kepada yang kenal, memang kita dah bagi salam. Hak tak kenal ni, jadi tuan-tuan, jom kita azam. Tahun baru ni kita try buat. No? Dia pakai kain kelumbung, tahu dah dia orang Islam, bagi salam. Kan? Bila ada tanda ada Islam ya, bagi salam. Kalau ikut-ikut tuan-tuan, dalam majlis kita ada seorang saja Islam, kita tetap akan bagi salam. Itu yang dia ajak. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi. Tapi kita ni miskin zaman ni. Kita malu pasal nak menzahirkan syiar agama, kita rasa malu. Lekehnya kita. Ada orang Islam ramai, orang bukan Islam ada 2 orang, dia terus salam sejahtera. Kadang-kadang kita tengok YouTuber tak berani nak sebut salam. Padahal orang yang tengok, orang Islam, orang bukan Islam, semua orang akan tengok. Tapi dia tak berani bagi salam. Dia kata selamat pagi, hai, salam sejahtera. Kenapa tak bagi salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Katalah. Pasal apa? Bangga sebagai seorang Islam. Amai apa yang Nabi suruh.
Kemudian prinsip yang seterusnya, yang ketiga, kita azam untuk sentiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Syukur dengan nikmat yang Tuhan bagi. Tuan-tuan, Nabi suruh kita tengok dalam bab dunia, orang lebih bawah pada kita, supaya kita dalam mood syukur, seronok, alhamdulillah. Dalam bab akhirat, tengok lebih atas pada kita. Tu hak Nabi ajak kita, supaya kita selalu jadi orang yang syukur. Dalam bab dunia, tengok orang lebih bawah pada kita. Kita naik Almera macam buah merah ya pun, abang, bila abang nak tukar Mercedes, mampu kan, dia tak boleh beli Mercedes, dia boleh beli Almera. Syukurlah ada Almera. Kita ada mutu, alhamdulillah ada mutu. Orang sebelah naik gerek je, syukur. Tapi kalau kawan tu naik mutu, dia nak tengok orang naik kereta. Orang naik kereta, dia duk tengok orang sebelah yang naik kereta lagi besar, kereta lagi mewah, maka hidupnya payah menjadi hamba yang bersyukur. Hidupnya akan keluh kesah, dan dia boleh silap hari bulan kena penyakit jantung dalam usia muda. Kerana apa? Debaran akan sentiasa kencang, tekanan darahnya akan meningkat kerana stresnya tinggi, sebab dia didesak oleh keperluan untuk segera ubah hidup dengan drastik. Mana boleh gitu? Kita kena faham, kan? Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit, kan? Kita kena faham bahawa kalau kita bersyukur, Allah tambah lagi nikmat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah lagi, kan? Kita dapat, kita belanja, kita dapat, kita sedekah, kita dapat, kita jariah, rezeki kita subur, rezeki kita hidup, kita akan dapat rahmat dan barakah yang menjadikan bila rezeki berkat itu sedikit, ianya mencukupi, banyak boleh dikongsi dengan lagi ramai orang. Bila kita berkat, ringan kita nak buat ibadat. Bila kita berkat, anak-anak betul bahagia. Bila kita berkat, hidup kita tidak keluh kesah, dan keluarga kita keluarga sakinah, sebab berkat. Tapi kalau tak berkat, kita diburu oleh tekanan hidup. Kita tak syukur, makna kita kufur. Allah bagi dekat kita tulang 4 kerat, Allah bagi kita kudrat tenaga, Allah bagi dekat kita usaha, tapi kita tak nak usaha. Kita tak ikhtiar, tapi kita komplain Allah. Kenapa aku tak lahir sebagai orang kaya? Kenapa dia dapat terus kekayaan hasil daripada bapa dia? Kenapa bukan aku? Dia salah siapa? Dia salah takdir Allah. Allah seksa hidup dia dalam dunia lagi sebelum mati. Jangan macam tu. Kita tengok dalam bab dunia, orang lebih rendah. Dalam akhirat, tengok lebih tinggi. Ya Allah, banyaknya sedekah kawan tu. Ya Allah, teringinnya nak bagi sedekah banyak-banyak macam dia. Kalaulah aku dapat banyak harta, aku nak sedekah macam dia. Yang tu kita boleh hasad, tuan-tuan. Hasad dalam bab sedekah boleh. Hasad dalam bab tuntut ilmu boleh. Oh, banyaknya ilmu. Kalaulah aku dapat ilmu macam Tok Guru tu, aku juga nak bagi ilmu kat orang macam tu. Boleh. Tapi orang tak hasad lagu tu. Dia hasad lagu lain. Tengok orang tu senang, dia hasad. Dia doakan kecelakaan, dia doakan kemusnahan, dia doakan kesusahan, dan dia seronok bila orang tu kemalangan. Dia kata terbakang dah, dia kata mampu dah. Itulah penyakit yang menimpa sebahagian besar umat manusia, iaitu penyakit hati yang menjahanamkan pahala amalan kita. Jadi syukurlah dengan nikmat. Jangan kufur nikmat. Kufur nikmat, kita pun tahu kan, syukur ni dia ada 3. Yang pertama, syukur dalam hati atau syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lidah. Yang ketiga, syukur dengan anggota. Dengan hati ini selalu kita kenang-kenang apa yang Allah bagi, dan kita kemudian memuji-muji Allah dalam hati kita. Ingat Allah pemberiannya dan nikmat curahannya buat kita. Syukur di atas lidah ni kita alhamdulillah. Kalau dekat Tuhan, dekat manusia kita kata terima kasih Haji. Terima kasih kepada manusia itu lambang terima kasih kepada Allah. Jangan kata lah tak payah terima kasih. Tak, itu adalah adab dia. Terima kasih kepada manusia itu adalah lambang terima kasih kepada Allah.
Siapa tak terima kasih kepada makhluk, dia juga tak akan reti terima kasih kepada Tuhan makhluk. Gitu. Kemudian syukur dari segi yang ketiga, dia panggil syukur dengan anggota. Kita buat sesuatu yang menjadi manifestasi syukur. Semayang, tutup aurat, bercakap lemah lembut, hidup berkasih sayang, hormat menghormati, bantu membantu, tolong menolong. Maka itu semua adalah lambang kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak tuan-tuan? Yang ni kita kena ajak ni anak-anak kita. Macam mana anak-anak kita terima kasih kepada jiran, terima kasih kepada Tok Wan, terima kasih kepada Tok, terima kasih kepada abang, kepada kakak, supaya mereka tahu macam mana nak menghayati makna syukur. Kita nak sedang berada di ambang kemerdekaan ni tuan-tuan. Ada orang dia tak tahu, dia tak ambil berat pun. Merdeka tak merdeka sama aja. Dia kata, "Dak, jangan begitu. Biarlah kita menghayati apa dia yang dikatakan kemerdekaan dalam Islam, kemerdekaan daripada penjajahan, yang dengan nikmat kita merdeka dari penjajah, kita dapat apa yang kita dapat hari ini. Yang bagi kemerdekaan sebenar adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tak akan jadi gunting dalam lipatan, jadi musuh dalam selimut, jadi api dalam sekam yang akan menyebabkan negara kita ini terancam pada masa depan. Hari ini, esok, masa depan, negara kita di tangan kita yang telah Allah kurniakan nikmat keamanan, nikmat kemerdekaan. Kita mesti sama-sama pertahankan. Itu syukur tuan-tuan. Tapi merdekakah kita kalau kita masih dibelenggu penjajahan pemikiran? Ya, kita masih kufur nikmat Allah kalau kita dibelenggu penjajahan pemikiran. Merdekakah kita kalau anak-anak kita masih lagi dibelenggu gharbiyah, kebaratan, mengagungkan barat, cara hidup barat, nilai-nilai barat. Itu menunjukkan kita tidak merdeka sebenarnya. Jadi kalau kita syukur nikmat Allah, kita mesti tampilkan hidup kita sebagai seorang mukmin yang sebenar, muslim yang sebenar. Apa dia? Yang bila dia jadi Islam, dia adalah seorang yang menjadikan Islam itu sebagai way of life. Islam sebagai cara hidup. Islam bukan ritual, saya kata. Islam bukan agama ritual, bukan agama ibadat. Islam ini cara hidup. Dia bukan ibadat saja, bukan semayang saja, puasa saja, zakat saja, haji saja. Tak. Dia ada ibadah, dia ada ibadat, dia ada munakahat, kan? Dia ada jinayat, dalam Islam itu. Dia mencakupi seluruh bidang kehidupan manusia, dan itulah yang kita harap perlu dipahami dan ditafsirkan di dalam kerangka yang sebenar apabila kita sebut Islam agama persekutuan, perkara 3 dalam perlembagaan negara kita. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian, kemudian yang keempat, kita pegang prinsip awal-awal tahun ni apa dia? Bersabarlah dengan ujian. Setelah kita syukur, kita sabar dengan ujian. Mai ujian, kita tetap sabar. Ni ujian Covid tuan-tuan, dah 6 bulan. Orang lain duduk bergelut lagi tu. Kita alhamdulillah dah turun tinggal 1 angka, sat-sat naik 2 angka. Kan? Tetapi orang lain bukan 1 angka, 2 angka tuan-tuan. Ada negara jiran kita 2,000 satu hari. 2,000 kes. Yang kurang-kurang 100 kes. Ada yang masih dalam dah turun ke 50-60 kes. Tetapi dunia menyaksikan ada negara yang terpaksa mengulang benda yang serupa, iaitu lockdown ataupun perintah berkurung, PKP. Jadi kita kena sabar di dalam melepasi ujian ini. Alhamdulillah penganjur sudah mengambil langkah-langkah SOP. Tikar pun dia letak jauh-jauh, kan? Di atas tikar pun tak duduk rapat-rapat. Semua orang kena periksa. Tadi belah belakang pun ada cek suhu, depan ada cek suhu. Boleh ambil menggunakan My Sejahtera aplikasi, isi nama, ambil suhu, pakai kita punya pelitup muka. Itu SOP. Pasal apa? Sabar menghadapi ujian. Tak bolehlah kita kata aku tak mau patuh SOP. Hampa takut apa kat makhluk? Covid tu makhluk aja. Kan? Dia pun
syarah bagi kat kita, dia kata sembang yang kemas, kata takut Tuhan tapi duduk takut kat Covid, masjid pun katuk. Itu masa PKP awal tuan-tuan, dia riuh kami bila kita buka balik masjid haram tak pergi pun. Ada lagak lagu tu kan. Padahal kita kena faham Covid ni pasal dia tak nampak. Kalau dia nampak, kalau Covid tu nampak tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan pergi tak? Tobat tak pergi Kalau tahun tu kita nampak sarang ulang tedung selar, anak-anak dia ada 3-4 ekor, dia ada lebih kurang 2 meter, anak dia baru setengah meter. Tuan-tuan nak pergi tu, nak suar kaki, tobat. Pasal apa? Tahu dah kata mudarat. Islam haram kita mudarat diri dan mudarat orang lain. Maknanya mendedahkan diri kepada Covid haram. Sebab tu ada mufti kata, siapa yang membawa dia langgar SOP, kemudiannya dia memudaratkan orang lain, maka hukumnya adalah dosa yang besar. Pasal apa? Pasal dia memudaratkan orang lain. Tuan, jadi sabarlah dengan ujian. Sabar ada 3 bahagian. Yang pertama, kita sabar melaksanakan perintah Allah. Sabar melaksanakan perintah Allah. Allah suruh pakai tudung pala, pakai. Nak keluar pi belakang rumah pun pakai. Jangan ragu-ragu dah. Jangan berasa malu nak pakai. Mak kata amboi hang macam ustazah nak keluar belakang rumah tu ya pun pakai tudung pala. Mak, tak ampun mak. Nak kena pakai mak pasal aurat tak boleh, di luar tu pun tak boleh orang nampak. Mana ada orang? Dah kita rasa orang tak ada orang, tapi kita kena pakai kot orang ada. Nak habaq kat mak kita. Tuan-tuan pasal apa? Kadang-kadang orang tua tu dia macam tu lah. Dia tua dah kan. Dia keluar dengan tang dada tu lah. Pasal dia dom dah macam tu. Jadi kita kena ubah. Keluar pakai kain kelumbung. Masuk dalam rumah buka kain kelumbung. Okey. Buat hak mana yang Tuhan perintah, tinggal hak mana yang Tuhan larang. Jadi melaksanakan perintah Allah itu adalah bahagian yang pertama dari sabar. Sabar melaksanakan perintah Allah. Tu. Kan suami kita kata kat kita, berasa lagu mulut ringan nak jawab, tapi oleh kerana kita yang salah kan, kita simpan rasa nak marah kita, nak balas balik kat laki kita, kerana sabar melaksanakan perintah Allah. Nampak tak? Kita ni ada kedudukan ni, kita ni pangkat pun ada ni, tiba-tiba orang tua di depan kita cakap lebih kurang dengan kita sabar melaksanakan perintah Allah. Dia macam ayah aku, dia macam mak aku mesti muliakan dia, aku mesti hormat dia orang tua. Dia muda, aku mesti kasih kepada yang muda. Cuba tuan-tuan tengok. Sebab tu Nabi Muhammad, Nabi kata kat kita, bagi tahu kat sahabat, bagi tahu kat umat, yang memberatkan timbangan besok di depan Allah di hari akhirat bukan sembahyang bang kita, bukan puasa zakat kita. Yang memberatkan timbangan seorang hamba di depan Allah adalah akhlak dia. Akhlak dia tuan-tuan. Akhlak kita dengan Allah macam mana, akhlak kita dengan kawan-kawan kita macam mana, dengan orang tua, orang lebih tua, orang lebih muda. Akhlak itu. Muka kita boleh berubah. Pasal apa? Waktu muda kulit kita cekang, tapi bila dah tua kulit kita kendor. Tetapi akhlak kita tuan-tuan, dia tidak akan berkurang bila kita berusaha untuk memastikan kita menghayati akan tuntutannya. Kita akan sentiasa dalam keadaan demikian. Kalau seorang tu dia ni jenis hormat orang, dia tetap akan hormat orang walaupun dia sudah tinggi jawatan kedudukan dia. Nampak tuan-tuan? Saya teringat bila saya diangkat, ditunjuk oleh Yang Amat Berhormat Mufti Besar sebagai pegawai khas agama dia. Kemudian kami berhimpun di Seri Mentalun, sebab MB akan pindah ke Seri Mentalun buat baca Yasin dan baca surah Baqarah. Jadi MB menjadi tuan rumah. Sebab rumah tu dia nak duduk, maka yang dipanggil adalah tuan-tuan guru pondok, para ulama mai.
Tuan-tuan, saya tengok MB sambut ulama, MB cium tangan tok-tok guru, dan bila ada 2-3 orang, Tok Guru Izzuddin, ada Tok Guru Jawang Lanai, mereka baru sampai belakang. MB pada mulanya duduk di depan. Bila dia sambut tok-tok guru ni, dia biar tok-tok guru semua duduk di depan dan dia berada di belakang mereka. Itu. Nah, pada saat orang tu diuji dengan pangkat dia, dengan jawatan dia, dia tak besar diri dia, maka dia akan besar di depan Allah, akan dipandang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang tu saat dia dimuliakan di dunia merasa dirinya mulia, lalu merasa bangga dan sombong, maka dia akan dihina di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabak yang kedua, sabak meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Apa yang Allah larang, sabak jangan buat. Jangan buat. Kalau Allah larang, berhenti. Jangan buat. Sebab kalau kita buat, kita akan menempa kemurkaan. Kalau kita buat, pasti kita bertemu dengan pembalasan. Tuan-tuan, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian sabak yang ketiga, sabak di atas bala Allah. Ni bala ni yang nama COVID-19 ni bala Tuhan. Sabaklah. Macam kemarin ada satu pasti di Sabah yang ketika budak-budak tengah duduk belajar, tuan-tuan. Pada ketika tengah duduk ramai itu, tiba-tiba Allah takdir kebakaran berlaku di atas, tingkat atas pasti itu, mungkin daripada litar pintas. Mereka tak boleh buat apa. Semua orang lari mengosongkan tempat itu, bawa diri masing-masing selamatkan nyawa. Sabak. Mana lepas itu mereka tak ada tempat belajar, terpaksa pergi cari tempat yang lain, menumpang di tempat yang lain untuk meneruskan kehidupan, untuk belajar, tuan-tuan. Jadi kena sabak. Ada orang sudah jatuh ditimpa tangga, dia kematian suami, dia pula dalam keadaan ada anak, anaknya istimewa, dia pula sakit kronik. Ada, tuan-tuan. Jadi nak kena sabar menerima bala Allah, sabar menerima ujian Allah, dan menjadi ujian juga kepada orang lain untuk membantu golongan yang seperti ini. Saya teringat ada satu perempuan, dia baru kematian suami dia aksiden, suami tinggal motor, dia lesen tak ada, baru dapat anak merah lagi, terpaksa naik motor pergi pejabat zakat. Tuan-tuan, pergi pejabat zakat katuk, kan, tanya-tanya la ilaha illallah dalam pantang lagi, muka pun duk pucat lagi. Tapi kalau dia tak mai cari, tak ada siapa nakkan dapat bantu dia. Suami dia meninggal, anak dia kecil-kecil, tuan-tuan, lebih kurang ada 7 orang ke 8 orang. Jadi kalaulah ujian itu tidak diharungi bersama, kalaulah jiran tetangga tak tolong bantu sama, adik-beradik tak tolong tengok, orang-orang yang diamanah dengan kepimpinan tak perhati rakyat jelata di bawah ini, maka tentulah hidup golongan ini akan semakin terpinggir dan terinaya, tuan-tuan. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah, sabar kita bila dibala, kita pun tak tahu apa yang akan berlaku di depan kita, tak tahu, tuan-tuan. Kemudian seterusnya, redha dengan ketetapan Allah. Dia sabar ada kaitan dengan redha, mesti redha. Waktu kita sabar tu kita wajib redha. Redha ni maknanya kita kembalikan semua kepada Allah. Redha, ya, kita merasa redha dengan ketetapan Allah, minta daripadanya. Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta daripadamu rasa ridha selepas ketetapan dan ketentuan engkau tentukan. Nampak? Kita sayang mak kita, kita nak dia hidup lagi dengan kita, tapi takdirnya sampai mak kita meninggal dunia, kita menangis, menangislah si air mata, tapi kemudian kita tarik nafas dalam-dalam. Ya Allah, aku redha dengan ketetapanmu, ampunilah ibuku. Lagu tu redha. Siapa redha, hatinya akan tenang, jiwanya akan lapang, dia akan dibantu oleh Allah. Tapi siapa tak redha, Allah kata falyatlub rabban siwaya, hang keluar daripada kolong langit ni, hang pergi cari Tuhan lain pada aku. Tu dia, kasar tak kasar, tuan. Pasal apa? Malam yarda ala qada'i, itu yang kata siapa-siapa tak redha di atas ketetapan aku tu,
Hampir cari tu hal lain lah. Kita ni tuan-tuan, ada benda yang masih lagi dalam upaya kita. Apa dia? Kita boleh rancang, kita boleh rencana, tak jadi lagi. Kita boleh plan, begitu begini. Tiba-tiba sampai masa tu berlaku sebaliknya. Dah berlaku, bukan hak kita lagi. Boleh faham? Kita jadi isteri, kita servis keluarga kita dengan baik, jaga suami kita tip-top, taat dia, sembahyang jemaah dengan dia, aminkan doa dia, doa kepada Allah, minta supaya hidup keluarga kita bahagia, tidak ada kacau ganggu dari siapa-siapa. No? Tiba-tiba Allah takdir satu hari suami kita balik, nikah seorang lagi. Ni cerita betul ni tuan ni. Cerita bagui, isteri dia memang bagui. Saya kenal isteri dia, saya kenal suami dia, dua-dua orang bagui. Macam mana nak buat? Hidup dia pada peringkat awal gegak gempita. Tak ramai orang perempuan boleh lalui tempoh itu dengan tenang. Ya. Dia sangat sedih, rasa remuk sangat. Sebab suami kahwin tanpa bagi tahu. Sebab dalam mazhab kita Syafi'i memang tak perlu pun. Tak perlu minta izin isteri. Maka dia pergi beristerikan isteri kedua tanpa habaq dekat isteri pertama. Sawan jangan buat gitu. No, kesian. Walaupun kita tak ada minta izin, habaq kat depa. Pasal apa? Pasal depa tu berkongsi kesusahan dengan kita lama. Kita mula-mula kahwin dengan depa, kita bukan ada apa pun. Kadang-kadang naik mutu buruk ya kita. Rumah tak ada, anak-anak tak ada, apa pun tak ada, ada mutu buruk, ada kerja. Tapi lepas itu ada anak, ada rumah, ada kereta, ada bagian-bagian. Kita dah senang. Kemudian senang-senang kita memulakan hidup baru dengan orang yang baru mai. Yang kadang-kadang pada peringkat awal dia hanya menumpang kasih. Ini ya. Dia hanya menumpang kasih, dia abang saya nak tumpang kasih je. Kebetulan kan dia ada anak, suami pun dah tak ada. Dia pun abang nak menumpang kasih, pilah jumpa duk elok. Lepas tu dia nak conquer pula. Lepas tu dia seorang pula. Mana boleh lagu tu? Tetapi kalau nak tenang macam mana? Tenang. Redha ya Allah, aku redha dengan ketetapan. Minta Allah bagi petunjuknya, minta Allah bagi hidayahnya, minta Allah bagi yang terbaik dalam hidup kita. Sebab Nabi kata bila Allah sayangkan hamba dia, Allah akan uji dia. Allah akan uji dia. Allah uji orang beriman untuk diangkat darjat. Faham tak? Kalau kita orang beriman, Allah nak angkat darjat kita. Tapi kalau kita orang yang sebaliknya, itu adalah pembalasan untuk kita. Jadi kita orang beriman, kita kena terima sebagai satu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilih tenang hati, jangan pilih serabut perut. No? Pilih untuk memujuk hati, jangan pilih untuk ikut hati. Ikut hati mati. No? Pilih untuk memujuk hati berpandukan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cintai kebaikan. Jom kita ajak anak-anak kita cinta kebaikan. Ada peluang, jangan lepaskan peluang. Bagilah mereka peluang untuk menjadi baik dengan kita mendorong mereka melakukan kebaikan, ajak mereka membenci kejahatan dan menjauhinya sejauh-jauhnya daripada kehidupan. Hidup kita ni tuan-tuan ada pasang dan surutnya. Kadang-kadang ketika iman kita kuat, maka ketika itu kita rasa kita begitu kuat beribadat. Tapi ada ketikanya iman kita lemah, kita rasa nak angkat selimut pun tak larat. Jangan kita serah diri kita kepada iblis dan syaitan. Selalulah minta lindung daripada tipu daya syaitan dan iblis. Saat kita lemah, cari kekuatan dengan Allah. Jangan lupa bangunlah solat di waktu sepertiga malam, walaupun tak boleh selalu, tetapi biar ada agenda bahawa kita akan bermunajat pada Tuhan di sepertiga malam yang akhir. Minta untuk diri kita, mak kita, ayah kita, isteri kita, suami kita, anak-anak kita, keluarga kita. Jangan lupa saat kita minta ampun, mintalah juga kepada seluruh umat Islam, muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah mati. Mudah-mudahan sebanyak-banyak umat Islam di atas muka bumi Allah ini, Allah bagi pahala kepada kita seperti mana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa minta ampun untuk orang Islam laki-laki perempuan,
maka Allah akan bagi untuknya, bagi tiap seorang mereka itu satu hasanah, satu pahala. Jadi jangan bila kita dengar anak kita baca doa, ya Allah ampun dosaku, ampun dosa mak ayahku, tak tu ya, tak mau. Abang kat dia baca doa bagi habis, ya Allah ampun dosaku, ampun dosa ibu dan ayahku, ampunlah dosa guru-guruku, ampun dosa seluruh muslimin muslimat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah mati, supaya kita dapat pahala yang banyak setiap pagi, setiap hari. Tuan-tuan, saya ingat setakat tu, insya-Allah kita akan sambung kuliah kita lagi pada siri kuliah kita yang lagi akan datang. Saya pun terlupa nak tanya tadi, patut berhenti berapa lama. Nampak saya telah mengambil masa yang lebih. InsyaAllah kita akan sambung kalau tidak ada apa-apa aral pada hari Jumaat minggu yang keempat, dan sekali sekala kita akan bagi laluan kepada penceramah jemputan yang akan mengambil tempat saya di dataran HIG ini. Apapun, terima kasih daripada pihak kerajaan negeri kepada HIG, pengurusan Haji Rosli dan sekeluarga. Mudah-mudahan bertambah makmur, berkat rahmat mencurah-curah. Mudah-mudahan dia kembali akhirnya kepada kita dan ibu bapa kita dan kepada seluruh umat ini, untuk kita balik satu hari nanti sama-sama saksi menyaksi bahawa kita pernah bertemu di dunia ini untuk menegakkan tanggungjawab kita sebagai hamba dan sebenar-benar khalifah di muka bumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah malam ni tengah hari ni saya di Masjid Padang Kandang untuk tazkirah dan khutbah Jumaat, dan malam ni saya ada di Masjid Aisyah Sungai Mengulu untuk kuliah maghrib. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Satu lagi tuan-tuan, saya terlupa nak abang. Esok kalau boleh tak ada alangan apa, puasalah tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan tak puasa tak apa lagi. Esok tuan-tuan kena puasa kalau hari ni tak puasa. Nah, sebab esok puasa dia setahun. Sehari yang sama macam setahun dia cover.